Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada semua. Syukur Alhamdulillah kita bertemu pada petang ini dalam slot Jom Masuk IPT bersama UiTM. Saya Muhammad Faizul bin Muhammad Ruslan daripada bahagian pengambilan pelajar UiTM, dan saya akan menyampaikan taklimat pada petang ini dengan tajuk jadikan UiTM sebagai pilihan yang pertama. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Pengajian Tinggi KPT UPU yang telah menganjurkan majlis Jom Masuk IPT ini yang julung-julung kali diadakan secara maya melibatkan keseluruhan universiti awam. Jadi saya mengambil peluang ini mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi peluang kepada semua universiti awam untuk mempromosikan program-program yang ada di setiap universiti. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada adik-adik yang telah berjaya mendapatkan keputusan SPM yang baik. Jadi adik-adik telah diberi peluang untuk mengemas kini, dan juga pihak UPU juga telah membuka ataupun memberi peluang kedua untuk yang tidak sempat memohon tempoh hari untuk mengisi semula dan diberikan tempoh sehingga 21 hari bulan Jun, iaitu pada esok hari. Jadi ambil peluang yang ada ini, yang diberikan ini, untuk membuat pilihan yang terbaik insya-Allah. Jadi pada petang ini saya akan berkongsikan dengan semua adik-adik lepasan SPM ataupun mungkin ada juga lepasan STPM ataupun staf yang telah mendapat keputusan baru-baru ini untuk membuat pilihan dan memilih pilihan yang terbaik. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan berkongsikan dengan adik-adik. Okey, saya akan berkongsikan dengan adik-adik semua taklimat Jom Masuk IPT bersama UiTM. Okey, yang pertama, kenapa perlu memilih UiTM? Jadi dalam perbincangan pada petang ini ataupun slot pengisian saya pada petang ini, saya akan memberikan penerangan tentang UiTM, statistik, pencapaian dan keistimewaan. Saya akan menyampaikan sedikit maklumat berkaitan dasar, panduan dan tata cara terkini di peringkat kementerian dan juga universiti, proses tata cara dan pengambilan pelajar, tarikh-tarikh penting permohonan dan juga tip-tip penting permohonan. Saya yakin adik-adik sepanjang tempoh lebih kurang seminggu ini telah mendapat banyak input yang berguna ataupun maklumat-maklumat yang berguna daripada rakan-rakan di universiti lain yang telah memberi taklimat lebih awal. Jadi adik-adik ada sehari lagi untuk esok untuk kemas kini. Jadi gunakan peluang yang ada untuk melihat peluang yang ada untuk memilih universiti yang adik-adik inginkan. Okey, yang pertama, UiTM merupakan universiti yang paling besar di Malaysia, dan dengan jumlah pelajar yang kita ada lebih kurang 189,008 orang termasuk Kolej Persekutu UiTM. Kita mempunyai staf pada jumlah terkini 17,969 dan graduan seramai 890,334 orang, dan kita mempunyai akademik program sebanyak 498. Data ini merupakan data yang telah dikemaskinkan oleh pihak bahagian transformasi universiti pada Januari 2021. Jadi adik-adik boleh lihat kat sini, UiTM merupakan universiti yang besar, yang banyak graduan, yang banyak pengambilan, staf yang ramai dan mempunyai pilihan program akademik yang besar. Jadi adik-adik di luar sana boleh ambil peluang yang ada ini untuk melihat program apa yang adik-adik minat untuk masuk UiTM. Di UiTM juga kita mempunyai kampus di seluruh negeri. Ini dalam satu Malaysia ni setiap negeri ada UiTM. Sebagai contoh, di Perlis kita ada satu kampus Arau, di Kedah kita ada kampus Merbuk, di Pening kita ada 2 kampus, di Bukit Mertajam dan juga kampus Bertam. Di Perak kita ada 3 kampus, di Seri Iskandar, di Ipoh dan juga di Tapah. Manakala di Shah Alam, main kampus kita ada UiTM Selangor, di Puncak Alam, Puncak Perdana, Jalan Osman, Seksyen 17, Sungai Buloh, Dengkil dan juga Selayang kampus. Di sebelah selatan kita ada kampus Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Seremban 3 dan juga Rembang. Manakala di Melaka kita ada juga 3 kampus, Alor Gajah, Melaka dan juga Jasin. Di sebelah selatan, hujung selatan kita ada kampus Johor, Segamat dan juga Pasir Gudang. Manakala ke timur kita ada kampus Pahang yang ada 2 kampus, iaitu kampus Jengka dan kampus Raub. Di Terengganu kita ada juga 3 kampus, Dungun, Kuala Terengganu dan juga Bukit Besi. Dan yang terakhir di kampus Semenanjung adalah kampus Kelantan, kita ada 2 kampus, Machang dan Kota Baru.
Di Borneo kita ada 2 kampus, iaitu kampus Sarawak dan juga kampus Sabah. Di Sarawak kita ada 3 kampus, kampus Samarahan 2 dan juga kampus Mukah. Manakala di Sabah kita ada 2 kampus, kampus Kota Kinabalu dan juga kampus Tawau. Jadi adik-adik kita ada 1 kampus utama di Shah Alam, 13 kampus negeri dan juga 21 state satellite campus. Keseluruhan kita mempunyai lebih kurang 35 kampus. Jadi adik-adik semua ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan kampus-kampus UiTM, cuma adik-adik tidak boleh pilih kampus lah sewaktu memohon pengajian kerana UiTM telah menentukan setiap kampus ni ada speciality dia sendiri. Ada program-program khusus yang ditawarkan di kampus-kampus tertentu. Tidak semua kampus ada program yang adik-adik inginkan. Jadi kena ingat UiTM merupakan universiti yang paling besar di Malaysia, ada banyak cawangan dan juga ada banyak program. Jadi adik-adik mempunyai pilihan yang lebih banyak. Kita mempunyai 31 fakulti dan academic center. Kita ada di bawah social science dan humanities, kita ada law, kita ada masscom, kita ada sains pentadbiran, kita ada pendidikan, kita ada art and design, kita ada music, kita ada film, theatre and animation, ada akademi pengajian Islam, ada juga akademi pengajian bahasa. Manakala di bawah business and management, kita ada perakaunan, kita ada business and management, kita ada pengurusan maklumat, kita ada hotel and tourism, kita ada Asyad Ayub Graduate Business School. Manakala di bawah SNT, Sains Teknologi, UiTM mempunyai fakulti-fakulti seperti Fakulti Perubatan, Farmasi, Pergigian, Sains Kesihatan, Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Mechanical, Architecture, Planning and Surveying, kita ada Applied Science, kita ada Computer and Mathematical Science, kita ada Plantation and Agrotech, dan juga kita ada Sports Science dan Recreational. Dan di UiTM juga kita ada Academic Center seperti Akademi Suksis, kita ada Institute Graduate Studies, kita ada ISEP untuk PJJ, dan kita juga ada Asasi. So keseluruhan kita ada 31 fakulti dan juga Academic Center. Macam saya sebut tadi adik-adik, kita ada 498 program yang ada di UiTM. Jadi adik-adik ada peluang yang sangat luas untuk memilih program-program pengajian yang ada di UiTM, terutamanya berdasarkan minat dan juga kelayakan adik-adik sendiri. Okey, kenapa perlu pilih UiTM? Jadi kita lihat ranking terbaru ini, UiTM berada di antara top 50% of the world university. So kita berada di dalam tangga 50% universiti terbaik di dunia. Kita ranking 651 hingga 700 di antara 1,300 universiti. Kita berada di tangga 366 hingga 338 bagi reputasi akademik, dan bagi employer reputation kita berada di tangga ke-200. UiTM juga antara top 70% overall rank berada di tangga 108 di dalam University Ranking Asia QS. Ini menunjukkan peningkatan yang baik UiTM daripada tahun 2017 hingga 2021. So ada peningkatan. So nampak peningkatan itu daripada tangga 181 pada 2017 dan sekarang berada di tangga 108. UiTM juga dalam Tier Higher Education Impact Ranking 2021 kita berada di top 4 di Malaysia. Okay. Ranking kita juga meningkat daripada sebelum ni 401 hingga 600 bagi tahun 2020, manakala bagi tahun 2021 telah meningkat ke tangga 101 hingga 200. UiTM dari segi Tier Higher Education Impact Ranking 2021 di SDG, kita ada 2 SDG seperti dipapar di layar. Bagi no poverty kita berada di tangga ke-54, mana bagi quality education UiTM berada di tangga ke-95. Bagi SDG 5 gender equality kita berada di tangga ke-42, manakala bagi SDG 17 partnership for the goal kita berada di tangga ke-48. Jadi ini semua memainkan peranan penting bagi pemilihan sebuah universiti. Kadang adik-adik di luar sana, calon-calon ibu bapa nak pilih universiti akan lihat perkara ini, dan ini membantu sedikit sebanyak para pelajar untuk membuat pilihan yang terbaik dalam memasuki universiti. Bagi UI Green Metric World University Ranking tahun 2020, Malaysia UiTM berada di tangga ke-9 di Malaysia.
Manakala di peringkat dunia, UiTM berada di tangga 184. Ini dinilai dari segi infrastruktur, dinilai daripada waste, daripada water, energy, education and transportation. Ini di bawah Green Nation. Apa istimewanya UiTM ini? Kenapa calon-calon di luar sana, adik-adik yang telah mendapat keputusan SPM, ibu bapa perlu pilih UiTM? So pertamanya, di antara semua universiti awam yang ada di Malaysia, yuran UiTM merupakan yuran yang paling rendah sekali. Adik-adik boleh semak berbanding dengan universiti-universiti lain, yuran UiTM merupakan yuran yang paling rendah. Yang keduanya, program-program yang paling banyak ditawarkan. Seperti saya sebut awal tadi, adik-adik mempunyai banyak pilihan, boleh pilih. Daripada 498 program yang ada tadi, program apa yang adik minat berdasarkan syarat dan juga kelayakan adik-adik. So berdasarkan keputusan yang adik-adik dah ada tu, boleh tengok dan tengok program apa yang adik minat dan juga semestinya layak. Kemudian pencapaian fakulti. Pencapaian fakulti UiTM seperti yang sedia maklum, banyak fakulti-fakulti di UiTM ini berada di kelas tersendiri. Ranking kita berada di tempat yang baik. Seterusnya, sistem akademik UiTM. Kita mempunyai sistem akademik yang tersusun, kemas kini. Jadi adik-adik mempunyai, kata kalau masuk UiTM ni tak rugilah. Kita mempunyai sistem akademik yang baik. Kemudian UiTM merupakan antara universiti yang terbesar di dunia. Kita mempunyai pelajar yang paling ramai. Satu Malaysia ada UiTM. Okey, kemudian yuran pengajian yang lebih rendah yang saya sebut tadi, UiTM. Kemudian kita ada juga program Plus Tahfiz. Ini merupakan program khusus bagi pelajar lepasan tahfiz yang berminat untuk sambung pengajian. Bermakna UiTM sendiri memberi ruang dan peluang kepada adik-adik calon-calon lepasan SPM ataupun lepasan STAM yang ada di luar sana yang telah mendapat keputusan untuk sambung pengajian. Maksudnya adik-adik boleh gunakan kelebihan yang ada sebagai seorang yang tahfiz untuk terus berkekal ataupun mengekalkan apa yang adik belajar sewaktu di sekolah dulu. Kemudian kita ada program seperti Week Without Wall, adik-adik boleh belajar di mana dalam keadaan sekarang ni, keadaan pandemik COVID-19, UiTM telah adapt dengan situasi semasa di mana kelas dibuat secara online. Kemudian UiTM juga ada program seperti Wisdom Wednesday, satu hari dipilih dalam setiap minggu kuliah untuk program-program khusus di luar bidang program yang diambil. UiTM juga ada MOOC. Ini saya rasa kebanyakan universiti semua ada Massive Open Online Courses untuk delivering learning content untuk siapa-siapa saja yang nak ambil program tanpa limit tentang kehadiran. Kemudian 2U1I, MESCOM ada buat sarjana muda komunikasi massa sebagai contoh. Di dalam 2U1I 2 tahun di universiti dan 1 tahun di industri. Ini antara contoh fakulti-fakulti yang berada di kelas tersendiri. Fakulti Perakaunan UiTM berada kedudukan 5 terbaik di Malaysia dan 250 terbaik di dunia dalam QS World Ranking. Adik-adik boleh lihat setiap tahun ada saja pelajar-pelajar Fakulti Perakaunan UiTM mendapat peniktirafan dunia, terutamanya dalam bidang-bidang profesional seperti SCCA dan juga CAT. So kita lihat ramai pelajar-pelajar kita yang diiktiraf dan mendapat peniktirafan yang sangat baik di luar negara. Bagi fakulti lain, kita mempunyai juga subjek yang di-ranking dalam QS World Ranking by subjek, antaranya Fakulti Perhotelan, Kejuruteraan Kimia, Perakaunan dan Farmasi. Kita boleh lihat Hospitality and Tourism, second in Malaysia, Petroleum Engineering, fourth in Malaysia, Architecture, sixth in Malaysia, Accounting and Finance, fifth in Malaysia, Farmasi, Business and Management, Electrical Engineering, Mechanical, Manufacturing Engineering, Medicine dan juga Economic and Econometric. Ini antara fakulti-fakulti yang berada dalam ranking yang baik. Farmasi. Farmasi juga merupakan antara program yang mendapat demand yang sangat tinggi di UiTM. Kebolehpasaran graduan farmasi sangat baik, mempunyai fasiliti yang terbaik, staf yang berkemahiran menjadikan Fakulti Farmasi antara fakulti yang terbaik di Malaysia. So adik-adik yang berminat ataupun layak untuk masuk Fakulti Farmasi, jangan risau, kebolehpasaran graduannya sangat tinggi, terutamanya bidang-bidang yang sangat kompetitif pada masa ini. Manakala bagi Fakulti Sains Komputer dan Matematik juga mencapai tahap 81% kebolehpasaran graduannya dalam semua sektor. Banyak tokoh-tokoh alumni
telah dilahirkan oleh fakulti ini, di antaranya Bali Syam Ghazali, Tan Sri Ahmad Kamapiah, Mahadi Badrul Zaman, dan kita boleh lihat banyak rakan-rakan strategik industri UiTM bagi fakulti ini, antaranya orang kata digital yang sangat famous sekarang, di antaranya Huawei, Cisco, Oracle, Alibaba dan pelbagai lagi. Ini antara kerjasama strategik di antara UiTM dan pihak industri. Kemudian di peringkat antarabangsa, fakulti ini juga banyak strategik dengan institusi seperti universiti luar negara. Ada banyak yang dipaparkan disebut Birmingham, di University of Kent, National University Uzbek dan pelbagai lagi. Ini antara pencapaian Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Fakulti Muzik UiTM melahirkan graduan bertaraf global. Ini seperti yang terpapar yang masuk surat khabar sebelum ni. So, Fakulti Muzik ni saya yakin kebanyakan adik-adik di luar sana tahu UiTM ni memang antara fakulti yang top lah. Kita banyak melahirkan orang kata nama-nama besar daripada fakulti muzik. Antaranya ikon anak-anak muda sekarang ni, kalau tanya yang seusia saya mungkin tak kenal, tapi bagi adik-adik sekarang ni mungkin adik-adik kenal Iman Troy, siapa tak kenal kan Iman Troy ni. Kemudian kita ada banyak lagi nama-nama besar, antaranya Datuk Syafinas yang merupakan salah seorang pensyarah kita. Kemudian kita ramai lagi pakar orkestra, konduktor orkestra tradisional yang sangat famous, Muhammad Yazid. Dan UiTM juga banyak memenangi award bagi fakulti muzik ni. Bagi pertandingan choir peringkat dunia, UiTM dah banyak kali menang dah. So adik-adik boleh tengok sendiri, Google di internet, tengok di YouTube apa pencapaian UiTM dalam fakulti muzik ni. So memang telah melahirkan ramai nama-nama besar dalam fakulti muzik. Manakala Fakulti Seni Bina Perancangan Ukur UiTM juga merupakan antara fakulti yang mendapat tempat di luar. Ramai orang dah teringin nak masuk fakulti ini, banyak melahirkan ikon-ikon juga dan banyak menang award. Dan Fakulti Seni Bina Perancangan Ukur ni antara nama yang orang kenal yang merupakan salah seorang arkitek dan juga seorang pelakon adalah Azhar Sulaiman. Azhar Sulaiman merupakan alumni UiTM, pelakon lah, dan dia juga merupakan seorang arkitek. So kita banyak nama-nama besar di luar sana yang merupakan alumni daripada fakulti ini. Juga mendapat banyak pengiktirafan akreditasi daripada badan profesional antarabangsa bagi Fakulti Seni Bina Perancangan Ukur ni, antaranya Chartered Institute of Building UK, kemudian Royal Institute of British Architects UK, kemudian Royal Institution of Chartered Surveyors UK. Ini daripada luar negara. Dan ada juga daripada tempatan. Tempatan ni seperti biasalah lembaga arkitek, ini bagi yang belajar di FSPU, lembaga juruukur, lembaga perancang bandar wilayah, lembaga penilai pentaksir. So banyak pengiktirafan diterima, dan antara bidang-bidang yang mendapat tempat di bawah fakulti ini seperti perancangan bandar, seni bina, ukur bahan, hartanah, interior design, landscape, ukur bangunan, pengurusan taman dan ameniti, sains ukur dan geometrik. Ini antara program-program yang mendapat tempat di fakulti ini. Graduan Fakulti Undang-Undang merupakan antara graduan undang-undang yang terbaik di Malaysia. Di sini kita dapat lihat banyak nama-nama besar. Mantan Ketua Hakim Negara sebelum ni, Tan Sri Richard Melanjur, merupakan alumni UiTM. Dan Fakulti Undang-Undang antara fakulti yang lama di Malaysia ni telah melahirkan ramai alumni yang berkhidmat dalam pelbagai bidang. Dalam pelbagai bidang undang-undang yang berada di banyak tempat, serata tempat graduan UiTM ni. Dan antara universiti yang melahirkan pelajar-pelajar undang-undang yang sangat versatile, kerana program-program di UiTM 3 tahun teori dan 1 tahun praktikal. So program dia khusus, dirangka khusus untuk pelajar-pelajar undang-undang UiTM. Dan antara nama-nama yang orang kenal, selebriti merupakan Yuna. Yuna ni merupakan graduan undang-undang. Tapi beliau memilih untuk terlibat dalam bidang seni. So Yuna ni antara pelajar undang-undang. So antara program-program yang ada di Fakulti Undang-Undang, ada sarjana undang-undang, ada pengajian undang-undang, ada sarjana undang-undang, penguatkuasaan undang-undang, PhD undang-undang dan DSA, Diploma Lepasan Ijazah Syariah dan Amalan. Ini antara program yang ada di Fakulti Undang-Undang. Kejuruteraan awam juga berada di tahap yang membanggakan dari segi kebolehpasaran graduan di tangga 98.94% kebolehpasaran pelajar kita.
So antara nama-nama besar dan saya yakin ni ramai orang tahu, terutama yang telah pergi Tanah Suci Mekah, ramai orang tahu lah kot. Datuk Wan Nazri merupakan Ketua Jurutera struktur projek Menara Jam Abrash Al-Bait di Mekah. So kalau siapa yang pernah pergi Mekah, pergi buat umrah ataupun pergi naik haji, dia tahu kalau tengok Menara Jam yang tersegap indah di Mekah yang menghadap Kaabah itu merupakan rekaan anak Malaysia dan juga merupakan alumni pelajar UiTM. Siapa sangka design tu dibuat oleh pelajar kita, alumni kita, Datuk Wan Nazri dari segi fakulti Kejuruteraan Awam. So kita ramai lagi graduan daripada Fakulti Kejuruteraan Awam yang berkhidmat di serata dunia. Okay, adik-adik, marilah pilih UiTM sebagai pilihan satu. Berdasarkan apa yang saya terangkan tadi, itu antara sebab-sebab kenapa adik-adik kena tengok ataupun pertimbangkan UiTM sebagai pilihan nombor satu. Pilih UiTM sebagai pilihan pertama. Macam mana nak masuk UiTM? Ini antara merupakan syarat kemasukan UiTM. Ini mesti semua orang adalah untuk masuk ke UiTM. Yang pertamanya, syarat am dan syarat khas program. So kena lepasi syarat ni. Syarat am, syarat khas program boleh tengok detail di website UiTM, adik-adik boleh tengok. Dan kita UiTM pun dah develop satu sistem yang kita panggil semak syarat. Mudah saja adik-adik hanya masukkan keputusan adik-adik di situ dan akan keluar program apa yang layak. Yang keduanya, warga negara Malaysia. Ini syarat. Mesti warga negara Malaysia nak masuk UiTM. Dan UiTM juga merupakan satu-satu universiti di Malaysia yang fokus kemasukannya untuk keturunan Melayu, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan orang asli saja. Ini specialty kepada UiTM lah. Sebab kita memang fokus tujuan penubuhan UiTM inilah untuk cater kepada Melayu Mitra, anak Sabah Sarawak dan juga orang asli. Dan pelajar ataupun calon tidak disabitkan dengan apa jua kesalahan jenayah. Okay, bagi kemasukan UiTM, kita ada dua sesi kemasukan yang sedang berlangsung sekarang ini. Merupakan sesi satu yang diselaraskan oleh pihak UPU BKPA, di mana permohonan ini akan masuk pada bulan September ataupun bulan Oktober nanti. So permohonan dibuat secara online di UPU mohin.gov.my. Ini yang sedang berlangsung sekarang, yang di mana adik-adik telah diberi peluang untuk kemaskini daripada 15 hingga 21 hari bulan esok. Okey, yang belum mohon dan juga untuk kemaskini. Manakala bagi sesi 2, bagi yang terlepas ataupun yang tiba-tiba terfikir tak nak mohon lagi lah ataupun nak tunggu ataupun nak repair result dan sebagainya, nak ambil ulangan bagi subjek tertentu, adik-adik ada peluang satu lagi di mana UiTM akan buka sesi kedua ambilan Mac. Iklan akan keluar dijangka dalam bulan Ogos nanti. So kemasukannya pada bulan Mac. So tahun ni kita dah lepas satu kemasukan itu pada bulan Mac itu. Jadi next kemasukan bagi UiTM adalah pada Mac 2022. So permohonan ni dibuat secara terus ke UiTM melalui online UiTM. Ini berbeza dengan UPU. Jadi adik-adik yang terlepas sesi ni ataupun ada syarat yang tidak cukup nak repair balik result, boleh mohon pada sesi 2. Okay, ini merupakan antara program diploma asasi yang ada sekarang ni, yang program baru kita. So keseluruhan kita ada 82 program, kita ada satu program sarjana muda yang lepas SPM boleh masuk secara terus, iaitu AP243 Sarjana Muda Seni Bina. Tapi program ni merupakan program bertemuduga, satu-satunya program degree yang ada di UiTM yang terima pelajar lepasan SPM. Kemudian kita ada 5 program asasi, kita ada 76 diploma. So ada antara program baru yang ada bagi tahun 2021 ni, diploma teknologi tari dan drama, dan kita ada diploma produksi audio dan digital. Ini program yang ada temuduga, yang diploma produksi audio. So temuduga ni tak boleh nak mohon dah sebab dah selesai proses, dah kemaskini pun. Kemudian perubahan syarat khas bagi diploma kejururawatan ni antara program yang dapat tempat juga. So ada kepujian dalam 4 mata pelajaran yang dipaparkan. So kalau adik-adik nak tengok syarat-syarat kelayakan lebih lanjut, boleh semak di website pengambilan UiTM. So macam saya sebut tadi, kita ada 5 program asasi, kita ada 76 program diploma dan juga ada 1 program sarjana muda. So ada pilihan untuk lepasan SPM. Okay, ini seperti yang saya sebut tadi, syarat-syarat kemasukan UiTM bagi semua program UiTM, sama ada asasi, diploma ataupun sarjana muda. Sama juga di UiTM kita ada program pra, satu lagi, program pra diploma juga merupakan menggunakan syarat yang sama. Cuma program pra diploma ni juga dimohon melalui
online UiTM sendiri, tidak melalui UPU. Ini bagi yang mana tidak cukup syarat untuk sambung diploma terus, adik-adik boleh mohon program pradiploma, iklannya tak silap saya telah pun keluar. Boleh semak di website UiTM bahagian pengambilan pelajar. Ada iklan dia dan diisi secara online. Bagi pelajar yang tidak melepasi syarat untuk masuk ke program diploma, adik-adik boleh masuk pradiploma. Pradiploma ni merupakan program selama 6 bulan dan selepas program pradiploma ni adik-adik boleh dinaik taraf ke program diploma. Maksudnya kalau lepas syarat pradiploma ni, pointer yang telah ditetapkan, adik-adik boleh sambung diploma. So ada banyak pilihan. Sebagai contoh, adik-adik tidak mendapat kredit dalam bahasa Inggeris ataupun matematik, so boleh masuk pradiploma dulu. So program pradiploma ni boleh semak di website bahagian pengambilan pelajar UiTM secara permohonan secara terus. Ini bagi program asasi yang saya sebut tadi, kita ada asasi undang-undang, asasi kejuruteraan, sains. Perlu mendapat 5 kepujian, termasuk bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Manakala bagi asasi kejuruteraan ada syarat lain, mendapat minimal grade A- dalam 3 mata pelajaran berikut, mat tambahan, fizik, mat kimia, dan mendapat bahasa Inggeris pada B. Dan calon tidak buta warna dan tidak mempunyai keterpayaan fizikal yang memerlukan kerja amali. Ini untuk asasi. So untuk asasi ini untuk pelajar yang mempunyai keputusan yang lebih baik. So maknanya dapat 5 kredit, 5 kepujian dan menepati syarat program yang ditetapkan oleh asasi, adik-adik boleh mohon program asasi. So ada pilihan lah. Ini syarat bagi program diploma, syarat am dan juga syarat khas, 3 saja kredit yang diperlukan, tapi perlu kredit di dalam bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Okey, jadi adik-adik perlu bagi program syarat khas diploma pengeluaran herba, adik-adik perlu mendapat kepujian dalam mata pelajaran mat ataupun matematik tambahan, biologi, bahasa Inggeris dan juga lulus bagi subjek kimia. Manakala syarat khas, salun mesti sihat tubuh badan, tidak ada apa-apa sakit mental dan fizikal, dan upaya mengikuti program-program rangka dalam kursus ini. Okay, ini merupakan laluan program bagi para pelajar lepasan SPM. So adik-adik boleh daripada SPM tu boleh masuk asasi. Saya sebut tadi juga daripada SPM juga kalau tak layak untuk diploma boleh pergi pra-diploma. So daripada pra-diploma baru ke diploma. Dari SPM juga boleh masuk sarjana muda sains seni bina. Salah satunya program degree untuk pelajar SPM. So dari kalau ada kelulusan daripada lain, CJ Politek, IKM atau institusi lain boleh masuk diploma, ataupun Apple ataupun O-level juga boleh masuk. Namun ada syarat-syarat yang adik-adik perlu semak dan patuhi. Okay, ini merupakan antara program-program permintaan tinggi yang ada di UiTM bagi asasi dan diploma. So kalau dalam membuat pilihan untuk menentukan sama adik-adik dapat atau tidak program ni, adik-adik kena ambil kira. Program permintaan tinggi ni. Sebagai contoh ni yang kita buat analisa di peringkat UiTM sendiri bagi lebih kurang 3 sesi kemasukan, kita melihat demand yang sangat tinggi ada pada program sains komputer, perakaunan, seni lukis, seni reka, pengajian perniagaan, pentadbiran awam, asasi sains, pengajian perbankan, teknologi pejabat, pengurusan maklumat dan kejururawatan. Ini program yang demand sangat tinggi. Kita lihat berdasarkan 3 sesi kemasukan. Jadi mana-mana yang berminat dalam program ni, adik-adik kena tengoklah kelayakan adik-adik, sama ada result yang dapat tu sesuai atau tidak. Kalau sekadar lulus syarat, betul. Semua orang lulus syarat, ada syarat melepasi syarat minimum. Tapi adik-adik kena fikir juga berapa ramai agaknya yang di luar sana mempunyai keputusan yang lebih baik. Kemudian yang keduanya, program berpotensi untuk ditawarkan. Program ni demandnya kurang. Jadi kalau adik-adik berminat dalam program-program ni seperti herba, aquaculture, industri kayu, teknologi polimer, teknologi tekstil, industri higien keselamatan, kesihatan persekitaran, pengajian perniagaan, insurans, sains geometrik dan juga kimia industri, ini demand bagi program ni tidak terlampau tinggi. Jadi ada peluang nak dapat. So tengok balik pada syarat dan juga minat. Jangan isi saja tapi minat tak ada pun tak boleh. So adik-adik kena ambil kira juga. So ada 2 perkara yang boleh menjadi penentu adik-adik memilih program. Satu, kena lihat program permintaan tinggi dan juga program potensi untuk ditawarkan. Okay, ini saya sentuh sedikit kaitan pelajar-pelajar yang ada kelayakan STPM, matrik, STAM dan sebagainya lah. Okay, tahu ada calon-calon hari ini walaupun kemas kini belum dibuka. So adik-adik boleh lihat juga. Okay, ini merupakan antara syarat-syarat bagi lepasan STPM, matrik, asasi dan STAM. STAM dah keluar, matrik, asasi,
STPM belum lagi, jadi adik boleh tengok nanti. Okey. UiTM juga melalui Senat Universiti telah bersetuju untuk memberi tawaran bersyarat bagi adik-adik yang belum sempat ambil MUAT tapi kena daftar dulu. So syaratnya mesti daftar MUAT, baru UiTM akan pertimbangkan untuk kemasukan sesi akan datang. So bagi program sarjana muda, UiTM ada 161 program dan taburan di merata kampus seperti diploma juga. Cuma program degree ni di kampus negeri tidak banyak berbanding program diploma. Program diploma kalau di UiTM ni setiap negeri ada program diploma. Degree kena lihat tidak banyak program degree yang berada di kampus negeri. Kebanyakannya berada di kampus Selangor ataupun di Shah Alam. Di antara program baru yang ada di UiTM, program sarjana muda, seni reka gerak kreatif, kita ada sains ekoteknologi, kita ada sains teknologi haji industri keselamatan, teknologi pengeluaran tanaman, teknologi kejuruteraan dan juga teknologi kejuruteraan mekatronik. Ini merupakan program demand tinggi sarjana muda. So mana-mana adik-adik yang dah ada keputusan ataupun sebelum ni dah ambil, dah ada diploma tak sempat nak mohon masuk dan sebagainya. Ini merupakan antara program demand tinggi yang berada di UiTM. Akaun sama seperti diploma tadi, akaun memang mendapat tempat sebab demand akaun ni masih lagi tinggi. Kemudian pentadbiran perniagaan kewangan, finance, sumber manusia, HR, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, ukur bahan, sains pentadbiran, meskom, pengurusan sistem pejabat dan juga sarjana muda undang-undang. Ini program yang demand tinggi. So mana-mana adik kat luar sana yang berminat, so kena kira jugalah kelayakan untuk masuk ke program ni. Ini program yang berpotensi, yang demandnya tidak berapa tinggi, so ada potensial sekiranya cukup syarat. Kesihatan dan kecergasan, sarjana muda teater sinografi, perniagaan muzik, teknologi marine, seni muzik komposisi, sains bahan dan teknologi, sarjana sains agrotek, biotek tumbuhan, seni reka logam kontemporari, ceramik industri, dan juga sains agrotek, teknologi horticulture. Ini antara program yang ada potensi untuk ditawarkan. Kita juga di UiTM ada program double degree, so nanti adik-adik dah masuk diploma, nanti kalau nak sambung degree pun boleh pilih program ini. Kita ada double degree, ada 7 program di bawah double degree ini yang menggabungkan 2 program. Okay, antaranya seni reka tekstil dan juga sains tekstil dan teknologi fashion. Kita ada seni reka fashion dan sarjana muda sains tekstil dan teknologi fashion. Kita ada matematik pengurusan dan pentadbiran perniagaan, ekonomi perniagaan. Kita ada pentadbiran perniagaan, ekonomi perniagaan dan juga sains matematik pengurusan. Kita ada juga sains tekstil dan teknologi fashion dan sarjana muda seni reka tekstil kepujian. Kemudian kita ada sains tekstil, teknologi fashion dan sarjana muda reka fashion kepujian. Dan yang terakhir, kita ada statistik dan sarjana muda keusahawanan dan perniagaan pengedaran. Ini program double degree. So, kenapa perlu pilih program double degree? Ini yang bagi yang berminat. 4 tahun tempoh pengajian. So, dalam tempoh 4 tahun pengajian saja adik-adik boleh dapat 2 degree. Hanya dalam 9 semester mendapat 2 scroll ijazah. So bila convocation, adik-adik akan dapat 2 scroll ijazah. Dapat juga 2 transkrip dan yuran pengajian sama saja. Tidak perlu bayar 2 yuran pengajian. So untung. So hanya 4 tahun saja berbanding kalau biasa degree lebih kurang 3 tahun. So adik-adik 4 tahun extra 1 year, adik-adik boleh dapat 2 degree untuk 7 program pengajian tadi. Dalam menentukan pemilihan untuk masuk ke UiTM ni, apa yang penting? So antaranya kita melihat pelajar perlu berbincang dengan ibu bapa. Adik-adik kena berbincang dengan ibu bapa, lihat program yang adik-adik minat dan juga lihat pada keputusan peperiksaan ataupun keputusan STPM masing-masing. So dalam menentukan pemilihan hala tuju masa depan, nak jadi apa, masa depan adik-adik sendiri, kena lihat. Minat ya betul, namun demikian keputusan juga perlu ada keputusan yang baik. Kemudian adik-adik perlu fahami syarat program. Kena lihat syarat program yang adik-adik nak mohon. Sebagai contoh, kalau adik-adik nak masuk asasi sains, kena lihat apa syarat nak masuk asasi sains. Kemudian bila dah masuk asasi sains, nak buat perubatan, medicine, fakulti perubatan.
Fakulti Perubatan akan baca balik subjek SPM adik-adik. So adik-adik kena tengok balik. Contoh kalau tidak silap saya untuk masuk Fakulti Perubatan, adik-adik perlu mendapat biologi B. So kalau adik-adik tak dapat biologi B, adik-adik tidak boleh sambung ataupun tidak boleh mohon ke Fakulti Perubatan. So kena pastikan result SPM tu menepati syarat program. Sebab adik-adik kena lihat syarat program, kena baca detail syarat program, boleh semak terus ke website UiTM. Kalau adik-adik nak masuk UiTM, boleh lihat terus pada website UiTM di pengambilan UiTM. Adik-adik boleh tengok kat situ nak masuk Fakulti Perubatan, apa syarat dia, apa yang dibaca oleh Fakulti Perubatan untuk masuk. Dan adik-adik boleh berbincang dengan, mungkin di sekolah ada kaunselor, adik boleh jumpa dengan kaunselor, kaunselor boleh advise program mana berdasarkan minat dan juga berdasarkan kelayakan adik-adik. Sebab kita tak nak pelajar-pelajar ni ataupun calon-calon yang dah ada keputusan ni tersalah pilih program. Takut bila adik-adik tersalah pilih program, ini masa depan adik-adik. Jangan nanti bila dah masuk, lepas tu terfikir nak tukar. Memang masa tu dah agak terlewat lah. Jadi di peringkat awal ni buat keputusan yang bijak. Tengok keputusan SPM, STPM ataupun diploma adik-adik yang dah ada keputusan ni, semak dan tengok syarat program dan bincang dengan ibu bapa. Dan saya juga nak ingatkan adik-adik dalam menentukan hala tuju adik-adik sendiri untuk masuk universiti awam, untuk masuk universiti Institut Pengajian Tinggi, yang penting adalah diri adik-adik sendiri. Bukan ibu bapa semata-mata. Jangan serahkan bulat-bulat pada ibu bapa. Ibu bapa akan membantu adik-adik dalam membuat keputusan. Mereka akan advise berdasarkan pengalaman mereka dan sebagainya. Tapi adik-adik yang kena decide. Kalau adik-adik sekadar ikut kata ayah suruh masuk program ni, mak suruh ikut program ni, tapi adik-adik tak minat pun sebenarnya agak sukar. Sebab adik-adik yang akan belajar. So buat keputusan yang terbaik, bincang dengan ibu bapa, bincang baik-baik dengan ibu bapa, dengan kaunselor dan sebagainya, tengok program apa yang sesuai dengan diri adik-adik. Ini yang saya sebut tadi. Adik-adik boleh semak syarat kelayakan program pertama yang telah ditentukan ataupun ditetapkan oleh pihak UPU. Adik-adik boleh semak di syarat kelayakan program e-panduan UPU, dan juga adik-adik boleh semak di isyarat pengambilan UiTM. UiTM dah ada buat satu sistem saya sebut tadi, sistem syarat, semak syarat ini untuk pengambilan UiTM. So kalau nak masuk UiTM, adik-adik boleh masukkan saja keputusan dan akan keluar program apa yang layak. Kemudian strategi pemilihan program. Adik-adik boleh lihat di UPU kita ada 12 pilihan. Kita ada 12 pilihan, jadi pastikan pilihan yang dibuat itu sekiranya adik betul-betul berminat ataupun memang nak jadi part of UiTM. Jadikan UiTM sebagai pilihan pertama. Sebab adik-adik harus ingat, dalam pemilihan UPU online ni, dalam konsep single window, single offer ini, adik-adik hanya boleh mendapat satu tawaran saja. Sebab apa? Sebab dalam sesi yang kami telah buat sebelum ni, Expo Maya ke UiTM, ramai calon-calon di luar sana yang masih berfikir kalau tak dapat tawaran universiti ni boleh pilih universiti ni. Tak benar sebenarnya adik-adik. Adik-adik hanya boleh pilih satu tawaran sahaja. So berdasarkan UPU online ada 12 pilihan. So kalau dah dapat contoh, dah dapat UiTM, adik-adik tak boleh tukar universiti dah. Itu adalah keputusan yang muktamad. So dah dapat UiTM, so kalau pilih UiTM, memang UiTM sajalah adik-adik akan pergi. Tak boleh kata tak nak masuklah UiTM, dah nak pergi universiti lain pula lah. Tak boleh. So jadikan, kalau betul-betul nak masuk UiTM, jadikan UiTM sebagai pilihan pertama. Kalau memang betul-betul nak UiTM, taruhlah 12 pilihan tu UiTM. Tapi pastikan berdasarkan syarat yang adik-adik ada dan juga minat. Jangan 1 sehingga 12 adik-adik letak nombor 1 sampai 3 je yang adik minat. Dan pilihan seterusnya 4 hingga 12 tu semua main hentam kromo saja. Sebab apa? Tak tahulah, agak-agak boleh dapat kot pilihan 1 sampai 3 ni. Adik-adik jangan ingat senang macam tu saja nak dapat. Jadi ada syarat-syarat dia, ada meritnya yang pihak APT dah tentukan. Silap-silap dapat pilihan keempat ataupun pilihan seterusnya. Kalau pilihan keempat dan seterusnya diletakkan sembrono sahaja, ada kemungkinan kalau adik-adik dapat program tu, memang tak boleh nak bantu dah. Memang tak boleh nak buat apa dah. So adik-adik kena reda dengan program yang adik sendiri letak di situ. Jangan salahkan UPU, jangan salahkan universiti, jangan salahkan orang lain. Sebab adik-adik sendiri yang letak pilihan di situ.
Jadi pastikan pilihan 1 sehingga pilihan 12 yang adik-adik minat dan cukup syarat kelayakan. So bincang balik dengan ibu bapa, dengan kaunselor ataupun kalau ada rakan-rakan yang telah bekerja dalam bidang-bidang tertentu, yang ada pengalaman, bincanglah, tanyalah pendapat mereka kalau masuk fakulti ni apa bidang kerjaya, kalau masuk engineering, boleh ke jadi engineer dalam keadaan sekarang. So adik-adik kena fikir sendiri. Jangan tersalah membuat pilihan. Yang seterusnya cukup syarat saya sebut tadi, pasti ini memang dah sekarang ni saya nampak dah mudah sekali sebab UPU dah set kalau program tu tak lepas adik-adik memang tak boleh nak mohon dah. Tak boleh isi dan program temu duga juga adik-adik tak boleh nak mohon sebab proses temu duga kebanyakan dah selesai. Kemudian macam saya sebut tadi ada 12 pilihan. Pastikan pilihan program itu merupakan program yang adik minat. Jangan hentam kromo saja. Dan seterusnya pilihan program yang tepat dan betul. Syarat ada minat pastikan. Okey. Di UiTM juga seperti saya sebut tadi kita ada di setiap negeri, namun demikian bukan semua program yang ada di setiap negeri. So apabila adik-adik telah ditawarkan tempat di UiTM yang berjaya mendapat tempat di UiTM bila pihak UPU buat hebahan, berjaya, kemudian adik tengok surat tawaran di UiTM punya website, dapatlah kampus sebagai contoh jauh sikit daripada rumah. Contoh duduk di Shah Alam tiba-tiba dapat di Terengganu. Program perhotelan sebagai contoh. Adik-adik tak nak lah nak pilih perhotelan di Shah Alam lah. Sedangkan bila tengok diploma perhotelan tak ada pun di Shah Alam atau di puncak alam. So adik-adik tak boleh nak pilih. Sebab disusun berdasarkan program yang adik-adik mohon. Sebab tidak semua program ada di setiap kampus. So adik-adik kena ingat, tidak semua program ada di setiap kampus. So UiTM akan ambil kira banyak faktor untuk menentukan penempatan kampus. Dan kalau dapat Sabah dan Sarawak, pergi sahaja. Jangan masuk alamak jauh lah Sabah Sarawak, tapi cuba fikir balik. Kalau dapat pergi United Kingdom, dapat pergi US, Australia, New Zealand, ada tak calon nak fikir nak tukar universiti lah, tak nak pergi US lah, tak nak pergi UK. Saya rasa itu tidak berlaku. Cuma dalam Malaysia ni sebab kita ada banyak pilihan dalam Malaysia, jadi adalah yang tak nak pergilah ada di kampus tu, di kampus. Jadi bagi saya pergilah. Kalau dapat pilihan di Sabah Sarawak, pergi adik-adik semua sebab adik-adik tidak tahu apa yang adik-adik akan dapat di sana, dan ambillah sebagai satu peluang untuk menimba pengalaman baru, untuk belajar berdikari. Sebenarnya Sabah dan Sarawak ni merupakan antara kampus yang bagus sebab bila adik-adik pergi sana banyak adik-adik akan belajar, terutama dengan budaya tempatan. Boleh naik flight, orang balik raya naik bas, naik kereta api, pergi Sabah Sarawak balik raya naik flight. Dan kita pun di UiTM ni banyak bantuan-bantuan yang kita ada, so tak perlu risau. Kata contoh kalau pergi Sabah Sarawak macam mana nanti kos dan sebagainya. Dan seperti saya sebut tadi, UiTM punya yuran murah adik-adik. Boleh minta kurang lagi. So kalau yuran tu rasa tak mampu, lebih kurang basically yuran UiTM dari antara 200 hingga 700 per semester, tidak termasuk kolej kediaman. Adik-adik boleh merayu lagi. Kita ada bantuan, kita ada banyak bantuan zakat dan sebagainya. Kita juga di UiTM ada bantuan untuk pelajar-pelajar orang kelainan upaya pun ada juga. So jangan risau, boleh mohon. Kolej kediaman pula yuran paling mahal untuk maklumat adik-adik untuk kemasukan ke kolej, yuran maksimum paling mahal untuk bilik berdua hanya 420 saja per semester. Bilik berdua bilik berdua RM420 per semester. Kalau nak murah lagi ambillah bilik berempat. So bilik berempat jadi 210 lah per semester adik-adik, lebih kurang 6 bulan. Bagilah 6. So berapa jadi adik bayar sebulan? Kalau nak sewa kat luar lagi mahal. So untuk kolej kediaman insya-Allah tak ada masalah. Yang penting adik-adik kena mohon dan ikutlah aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan oleh pihak ehwal pelajar, pihak kolej. Kemudian sebarang pertukaran kampus ataupun program adalah tidak dibenarkan. Memang UiTM ni ada banyak kampus. Setiap negeri ada. Program pun banyak. Saya sebut tadi 468 program. Untuk diploma ada 86 program. Jadi nak mohon tukar program. Pilihan program ataupun kampus adalah muktamad. So bila adik-adik dah dapat tempat, dah dapat program tu, terimalah. Itu sebab saya sebut tadi daripada awal lagi. Tadi saya sebut adik-adik semua, buatlah pilihan yang bijak. Pilihlah 12 pilihan tu berdasarkan minat dan juga kelayakan adik-adik. Jangan main hentam kromo saja.
Sebab nanti kalau dah dapat tak boleh nak buat apa, tak minat lah ini. Ni semua kawan-kawan lain suruh ambil program ni, kata program ni senang, program ni mudah, program ni senang nak tukar. Tidak adik-adik, pertukaran kampus ataupun program adalah tidak dibenarkan. Itu adalah syarat yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. So terima saja, bagi saya terima saja program ditawarkan dan cubalah bawa diri, belajar elok-elok, sebab at the end of the day kalau kita melihat pada situasi sekarang ni pun tidak semestinya apa yang adik-adik nak tu adik-adik akan dapat. So kalau dapat yang itu, terimalah. Dan kena ingat, kita ada lepasan SPM lebih kurang 400,000, tempat di universiti sangat terhad, tidak besar, dan UiTM ni merupakan universiti yang paling banyak tawarkan tempat bagi lepasan SPM. Jadi kalau dah dapat tempat tu, bersyukurlah. Sebab dekat luar sana ramai lagi yang tidak dapat. So kalau adik-adik dah dapat, bersyukur. Jangan tutup peluang orang lain. Adik-adik dah dapat peluang ni, ambil peluang ni. Kalau tak nak, tolak tawaran. Sebagai contoh adik-adik berjaya kan, tolak tawaran. Bagilah peluang orang lain merayu nak masuk program yang dia minat. Okey, sekiranya ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, jika tidak sempat ditanya pada sesi ini, saya juga ada pegawai saya di Facebook Live ataupun di asisten chat yang telah disiapkan oleh pihak UPU. Boleh tanya sebarang soalan, ada pegawai saya yang ready untuk menjawab soalan, boleh chat ataupun boleh juga terus ke website bahagian pengambilan pelajar online uitm.edu.my ataupun pengambilan uitm.edu.my dan juga FB rasmi Facebook UiTM. So ketiga-tiga medium ni memang ada pegawai yang in charge, dan untuk tempoh jom masuk IPT ni memang pegawai bertugas lebih masa. So maksudnya di luar waktu pejabat ada pegawai yang in charge, dan kita buka sehingga besok lah untuk menjawab sebarang persoalan. Adik-adik klik saja ada chat di website UiTM tu ataupun di Facebook, akan terus ke handphone staff. Ada staff-staff yang bertanggungjawab akan jawab soalan adik-adik. So jangan risau. So kalau yang ada sekarang ni yang nak tanya di FB Live UPU, boleh terus tanya, ada pegawai yang dah ready standby untuk menjawab sebarang persoalan adik-adik. Ini Facebook rasmi bahagian pengambilan pelajar UiTM. So adik-adik boleh lihat nanti kat sini nak komen apa dan sebagainya, nak bagi cadangan pun boleh, tidak ada masalah. Okey. Itu saja daripada saya adik-adik untuk sesi pada petang ni. Mungkin saya tengok. Okey, saya boleh baca. Okey, ada beberapa soalan yang ditanya di Q&A Zoom ni. Okey, berapakah yuran untuk diploma? Okey, soalan ditanya oleh Nana, seperti saya sebut tadi, yuran diploma bagi semester pertama basically maksimum pun lebih kurang RM700. So yuran UiTM ni tidak ada beza antara fakulti ataupun program. So lebih kurang sama saja. So maksimum pun saya jangkakan lebih kurang RM700 saja untuk makluman Cik Nana ni. Okey, jadi jangan risau. Kalau kata let's say dapat tawaran kemudian tidak mampu untuk bayar, adik-adik boleh mohon penangguhan. So masuk dulu, terima tawaran, nanti berurusan dengan bahagian awal belajar, bagi tahu ada masalah untuk pembayaran yuran. Jadi pihak HCP akan bantu adik-adik, dan adik juga boleh mohon macam saya sebut tadi, mohon bantuan yang ada di UiTM ni. Yuran UiTM walaupun dah cukup murah, boleh juga mohon pengurangan adik-adik, so jangan risau. Jadi saya sering kali lihat berdasarkan analisa yang kita buat untuk 3 tahun ni, antara sebab pelajar tolak tawaran ke UiTM ni kata tidak mampu untuk yuran. Bagi saya, kalau adik-adik cakap tidak mampu untuk bayar yuran tu, bagi saya tidak berapa tepat lah. Sebab yuran UiTM ni rendah adik-adik. So, kalau adik-adik tak mampu, pertamanya saya sebut tadi, boleh mohon pengurangan, kemudian boleh mohon penangguhan. Pihak universiti memang daripada dulu ada memberi. Ini bukan baru buat adik-adik, ini daripada zaman saya. Saya ni pun alumni UiTM, daripada zaman saya memang ada. Boleh kurang, saya pun terkejut, yuran dah murah RM400 pun boleh kurang lagi. Itu kelebihan pada UiTM, sebab UiTM ni merupakan satu universiti untuk bantu orang Melayu, Bumi Putra, Sabah, Sarawak, orang asli. Jadi ada kelebihan yang diberikan pada anak-anak bumi ni, anak Bumi Putra dan Bumi. So jangan malu, jangan segan. So kalau ada masalah boleh tanya. So yuran lebih kurang 400 hingga 700. Okey, soalan kedua daripada Tanti Syaz. Okey. Sebelum diploma kena ambil pra-diploma dulu ke? Okey. Yang saya sebut tadi pra-diploma hanya bagi
calon-calon ataupun pelajar SPM yang keputusannya tidak berapa baik berbanding calon-calon yang keputusannya layak untuk diploma. Pra-diploma ni optional bagi pelajar yang tak cukup syarat. Sebagai contoh ya adik-adik, syarat UiTM kebanyakan fakulti ataupun program nak matematik kredit ataupun bahasa Inggeris kredit. Jadi adik-adik tak lepas. Subjek lain okey. Tapi math ataupun bahasa Inggeris tak kredit, adik-adik kena masuk. Adik-adik tak boleh masuk diploma. Jadi adakah itu menjadi satu kata penghalang untuk adik-adik masuk universiti? Tidak. That's why UiTM buat pra-diploma. So adik-adik masuk dulu pra-diploma untuk tempoh 6 bulan. So selepas pra-diploma tu adik-adik akan dinaik taraf melepasi syarat program tersebut, adik-adik boleh pilih untuk masuk program diploma. Cuma bezanya tempoh pengajiannya lah, adik ekstra 6 bulan lah berbanding calon yang masuk direct diploma. Dia tidak wajib pra-diploma ni, jadi siapa yang minat sajalah, yang tak cukup syarat dan dia minat nak tambah orang kata apa, nak perbaiki diri dia masuk pra-diploma. Dan pra-diploma saya sebut tadi, dia tidak melalui UPU online, dia melalui UiTM terus. Iklan tak silap saya dah keluar dalam minggu ni. Adik-adik boleh terus ke website UiTM, minta nombor PIN dan boleh isi terus bagi yang tidak layak diploma. Kalau dah layak diploma, masuk je lah diploma dulu. Okey. Soalan seterusnya. Okey, saya ada lebih kurang 8 minit lagi. Okey, soalan seterusnya. Okey, daripada Asad. Okey, Asad tanya pasal merit. Merit ni UPU dah tetapkan ada merit-merit. So bagi saya pengiraan merit ni adik-adik jangan tak lepas merit ni tak boleh nak mohon. Sedangkan lah ikut syarat ARM Universiti adik-adik layak. So bagi saya mohon sajalah adik-adik. Yang itu yang pentingnya susun ikut keutamaan. Sebagai contoh pilihan pertama adik-adik syarat lepas. Bila tengok universiti kebanyakan lepas. Tapi bila tengok merit macam tak yakin. Merit ni belum tentu lagi yang kata orang semua mohon kat program tu. Jadi mohon sajalah. Macam saya sebut tadi di UiTM kita ada banyak tempat. So kalau adik-adik mohon di UiTM boleh tengok program-program yang adik-adik layak. Okey, seterusnya jurang markah merit macam saya sebut tadi ini ditentukan oleh pihak UPU. So adik-adik boleh tengok pada sistem yang UPU telah ditetapkan. Okey, diploma mikrobiologi boleh sambung degree farmasi tak? Ini adik-adik kena tengok syarat detail degree farmasi, boleh buka syarat pengambilan UiTM, klik terus degree farmasi dan tengok di situ apa syaratnya dia perlukan. Macam saya sebut tadi, ada setengah fakulti ataupun program masih melihat kepada subjek SPM. Jadi dia baca sekali saja SPM. Jadi kalau even adik-adik lepas mikrobiologi tapi tiba subjek tertentu untuk farmasi tak lepas, adik-adik tak boleh sambung. So adik-adik kena tengok buka syarat pengambilan, klik terus pada degree farmasi, tengok syarat apa yang dia baca. Kalau contoh dia baca okey diploma mikrobiologi boleh masuk tapi dia tak ada baca subjek SPM, okey. So tak ada masalah. Alright. Seterusnya, bilakah keputusan tawaran asasi? Ini nanti adik-adik tunggu je pengumuman. So akan keluar nanti. Yang penting adik-adik kena update, kena selalu baca. Semak. Allowance dekat UiTM semua dapat tak? Untuk makluman adik-adik, UiTM tak ada allowance. Kita ada yang bantuan untuk pra tu ada, tapi ada syarat-syarat dia lah. Untuk siapa yang masuk pra diploma, ada syarat-syarat dia yang adik-adik kena penuhi untuk dapat bantuan. Tapi untuk program pra diploma saja adik-adik, program lain tak ada allowance dekat UiTM ni. Dulu mungkin adalah allowance makan, sekarang dah tak ada lah. Okey. MUAT memang wajib ambil. Okey, macam saya sebut tadi, diploma tak ada ambil kira MUAT adik-adik. MUAT ni untuk degree saja. Cuma untuk pelajar yang dah ada diploma, yang dah ada STPM ataupun STAM dah dapat keputusan, syaratnya UiTM putuskan dalam senat universiti tawaran bersyarat. So kalau adik-adik tak dapat keputusan lagi, tapi dah daftar tak ada masalah. Yang penting daftar dulu, ada rekod. Itu untuk degree saja, untuk diploma tak ada. Tapi kami di pengambilan pelajar advice bagi calon-calon yang dah masuk UiTM yang dah ada diploma, buatlah MUAT tu pada tahun akhir. Jangan dah tunggu masuk degree, nak minta degree baru nak buat. Nanti lambat, tak sempat. Okay? Kalau kita mohon diploma di UiTM, boleh ke degree UA lain? Boleh, tak ada masalah. Mana-mana universiti awam terima. Tak ada masalah. So katalah contoh diploma buat di UiTM, tiba-tiba degree nak dapat angin baru, nak pergi UIA ke, nak pergi UM ke, UKM ke, tak ada masalah. Okay? Nak tanya double degree ni macam mana? Okay, double degree ni macam saya sebut tadi, adik-adik akan dapat 2 degree dalam satu tempoh pengajian. 4 tahun tu dapat 2 degree. Macam tadi banyaknya program di bawah art and design lah. Dan matematik pun ada. Adik-adik grade 4 tahun, adik-adik akan dapat 2 degree. So
Dalam tempoh 4 tahun, orang lain 3 tahun dapat 1 degree je. So kalau adik-adik buat 4 tahun, dia dapat 2 degree. So kalau adik-adik berminat dan bidang tu berkaitan dengan adik punya kelayakan dan minat, mohon. Okey, UPU ada tulis asasi undang UiTM dan asasi undang-undang KPM. Okey, asasi undang-undang UiTM ni sambung hanya di UiTM saja. Nama pun asasi undang-undang UiTM. So memang bila sambung tu adik-adik hanya boleh sambung di UiTM saja. Kalau KPM punya asasi undang-undang, adik-adik boleh pergi universiti lain. Sebagai contoh nak pergi UAE ke, nak pergi UM ke, universiti yang ada fakulti undang-undang. Okey. Itu beza dia. Kalau UiTM punya asasi, memang di UiTM saja asasi undang-undang UiTM. KPM boleh pergi universiti lain. Ada banyak pilihan lah. Okey, ada 2 soalan lagi, insya-Allah boleh jawab. Okey, berdasarkan perancangan awal UiTM, adakah pelajar asasi akan belajar secara ODL atau fizikal? Okey, buat masa ini berdasarkan pandemik COVID-19, pembelajaran dibuat secara online distance learning. So tidak ada masalah. In fact, kalau ikut pun sebelum ni kita pun dah hybrid. Ada program yang fizikal, ada program yang sepenuhnya online. Tapi dalam keadaan lockdown sekarang ni memang totally online. Okay. Selain pengambilan di UPU, adakah boleh membuat permohonan direct pada UiTM? Ya, betul. Ini yang saya sebut tadi. Adik-adik boleh mohon direct pada UiTM pada sesi akan datang. Iklan akan keluar pada bulan Ogos nanti, minggu pertama insya-Allah. Minggu pertama Ogos akan keluar iklan pengambilan UiTM. So adik-adik kena beli nombor PIN di BSN dan isi di website bahagian pengambilan pelajar UiTM. Dan kemasukannya pada bulan Mac tahun hadapan. Sebab pengambilan di UiTM ni ada 2 sesi. Satu pengambilan UiTM yang masuk pada bulan Mac dan satu pengambilan UPU yang masuk pada bulan September dan juga Oktober. Diploma daripada Politeknik boleh transfer kredit ke? Okey, daripada Politeknik boleh mohon ke UiTM. Tak ada masalah, adik-adik boleh semak terus syarat di fakulti ataupun di program yang adik-adik nak mohon. Macam saya sebut tadi, pergi dekat pengambilan UiTM, klik terus program apa yang adik-adik minat. So tengok syarat dia dan mohonlah di situ. Okey, boleh check terus di pengambilan UiTM. Ada program-program yang menerima, kebanyakan terima daripada Politeknik untuk program kejuruteraan ni. Okey. Adakah calon SPM boleh mohon untuk tinggal di kampus dan ODL daripada kampus? Macam saya sebut tadi, sekarang ni disebabkan pandemik, memang ada pelajar yang memilih untuk tinggal di kampus. Tapi ada kriteria-kriteria dia yang ditentukan. Ni pihak fakulti dan juga pihak SCP akan semak. Pelajar boleh mohon sekiranya ada kekangan untuk belajar di rumah seperti akses internet dan sebagainya. Pelajar boleh mohon dan boleh dapatkan kebenaran sekiranya layak. Okay. Lepasan SPM belajar online kita, ni saya dah jawab tadi dah. Okay. SPM 2020. Sama juga syarat dia, kalau you ada keperluan boleh mohon. UiTM ada degree pendidikan atau tidak? Ada. Ada, kita ada fakulti pendidikan. So tidak ada masalah. So adik-adik boleh mohon yang berminat untuk fakulti pendidikan, boleh mohon, tidak ada masalah. Okey, jadi saya rasa itu saja agaknya soalan yang ada. Jadi kalau ada sebarang soalan lain, adik-adik boleh tanya di chat room FB Live, ada pegawai saya yang in charge, ataupun boleh terus ke website UiTM. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pelawat pengunjung bagi sesi Jom Masuk IPT ni, calon-calon lepasan SPM, bukan calon, dah berjaya dah pun lepasan SPM, ibu bapa yang turut ada pada sesi ini. Terima kasih atas komitmen dan kerjasama yang diberikan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik semua. Selamat membuat keputusan dalam menentukan hala tuju masing-masing. Ada 1 hari lagi, kita ada lagi universiti lain selepas ini. Adik-adik buatlah pilihan yang terbaik yang berdasarkan minat adik-adik semua, dan ada mungkin program yang tidak ditawarkan di UiTM, ada ditawarkan universiti lain. Adik-adik buatlah pilihan. Cuma di peringkat saya ingin mempromosikan UiTM. So kalau adik berminat dengan UiTM, ada program nak, mohonlah UiTM, jadikan UiTM sebagai pilihan pertama. Terima kasih kepada semua adik-adik semua, ibu bapa sekali lagi. Saya mohon maaf sekiranya ada salah silap. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya kepada semua.